Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Okey, dapat kita memulakan projek kita untuk mencungkil ataupun mengetahui secara lebih mendalam tentang sumbangan ahli matematik dalam pembangunan ilmu matematik itu sendiri. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang ahli matematik dari tamadun Greek yang nama dia Thales ataupun boleh disebut sebagai Thales pun boleh. Ini ya, ejaan dia Thales. Thales ataupun Thales pun boleh. Okey. Jadi beliau ni berasal daripada Asia Minor ataupun kita panggil sebagai Asia Kecil. Di mana negara Turki sekarang ini. Okey. Jadi beliau lahir di sana, di satu tempat yang nama dia Miletus. Okey. Di Asia Minor ataupun Asia Kecil itu. Kemudian disebabkan minat beliau terhadap matematik itu begitu mendalam sekali, beliau telah merantau ke Mesir. Sekitar tahun 600 gitu, beliau merantau ke Mesir. Dan semasa di Mesir, beliau telah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang Mesir ketika itu. Iaitu masalahnya ialah untuk mengukur berapakah tinggi berapakah tinggi piramid tu sebenarnya. Jadi mereka penduduk Mesir tak ada cara macam mana nak ukur sebenarnya tinggi piramid ini. Dan disitulah sumbangan salah satu sumbangan Thales ini. Dengan teorem yang kita kenali sebagai teorem Thales. Ni teorem Thales ni. Teorem Thales, sempena nama beliau. Iaitu apabila kita ada dua garis lari, iaitu ini satu garis lari dan satu lagi garis lari ini, dan pada masa yang sama ada dua garis yang merentasi dua garis lari berkenaan. Ini satu dan ini satu lagi ya. Ini satu lagi. Alright. Dan kita tandakan ada 5 titik persilangan yang kita labelkan sebagai A, kemudian ini B, kemudian C, ada D dan ada E. Teorem Thales menyatakan bahawa nisbah, kita bercerita tentang nisbah sekarang ini. Nisbah BC, nisbah BC, dengan DE ni, BC dan DE ni adalah sama dengan nisbah AB dan AD. Dan satu lagi iaitu nisbah AC per dengan AE. So 3 nisbah ni adalah sama mengikut teorem Thales. Dan beliau menggunakan konsep nisbah itu untuk memperkenalkan satu lagi konsep yang kita panggil sebagai segitiga serupa. Ni gambar rajah segitiga serupa. Sebenarnya dalam gambar rajah ni ada 2 segitiga, iaitu segitiga yang besar A, segitiga A, B dan E. Itu dia punya penjurunya A, B dan C. Dan satu lagi segitiga ialah segitiga C, D dan E. 2 segitiga ini disebut sebagai segitiga serupa disebabkan nisbah ada 3 nisbah yang sama nilai, iaitu AB per dengan CD adalah sama dengan BE per dengan DE. Dan satu lagi nisbah ialah AE adalah sama per dengan C dengan E. Jadi 3 nisbah ini sama. Jadi Thales ni telah menggunakan konsep segitiga serupa ini untuk menyelesaikan masalah mencari tinggi bagi piramid. Iaitu dikatakan AB ni sebagai tinggi piramid. Ini ialah tinggi pancang misalnya, kayu ke apa ke. Dan apabila ada matahari memancarkan dia punya cahaya daripada sini, akan timbul bayang-bayang. B ke E ini ialah bayang-bayang bagi piramid. D ke E ini ialah bayang-bayang bagi pancang berkenaan. Jadi dengan menggunakan nisbah ini, masalah mencari tinggi piramid itu iaitu A ke B ini dapat diselesaikan. Jadi itu cara Thales menyelesaikan masalah mencari tinggi bagi piramid. Beliau menggunakan
theorem tu tadi, dia ubah suai sikit, okey, dan timbul segitiga serupa, dan menggunakan itu, idea yang sama, menggunakan segitiga serupa itu untuk menyelesaikan masalah mencari ketinggian bagi piramid. Satu langkah yang sangat bijak yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh Thales ni. Jadi itu satu sumbangan yang begitu ketara oleh Thales, ya. Baik, selain daripada tu, beliau juga ada sedikit cerita yang berkaitan dengan kehidupannya. Sebenarnya Thales ini adalah seorang peniaga garam di pasar. Jadi beliau selalu membawa garam itu ke pasar menggunakan khidmat keldai. Jadi ada dua bekas garam itu, sebelah kiri dan sebelah kanan, digantungkan kepada badan keldai itu, dan bergerak mereka menuju ke pasar. So dalam perjalanan entah macam mana, apabila menghampiri sebatang sungai, tiba-tiba keldai ini terjatuh ke dalam sungai. Setelah bersusah payah, akhirnya keldai ini dapat naik semula ke tebing, dan kemudian mereka meneruskan perjalanan ke pasar. Dan Thales sedar bahawa sebahagian besar daripada garamnya telah hilang dalam sungai tadi. Untuk hari berikutnya, perkara yang bersama berlaku. Apabila sampai di tempat yang sama, keldai itu tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai, dan kemudian naik semula ke tebing, dan kemudian mereka meneruskan perjalanan ke pasar. Sekali lagi, Thales berfikir, kalau begini berterusan, dia akan mengalami kerugian. Sebab sebagian besar daripada garam ini telah hilang dalam sungai. Untuk hari yang ketiga pun bersama. Jadi bagaimana cara Thales menyelesaikan masalah ini? Ialah dengan di dalam karung bekas yang diletakkan garam itu, kali ini beliau masukkan juga benda yang boleh menyerap air seperti sponge begitu, ya, masukkan dalam kedua bekas itu. So apabila keldai ini tiba di tempat yang sama, secara tiba-tiba, tak semena-mena, keldai ini jatuh sekali lagi ke dalam sungai, dan didapati kali ini bebannya semakin bertambah. Dengan susah payah dia naik ke tebing, dan mereka meneruskan perjalanan ke pasar. Didapati bahawa untuk hari berikutnya, keldai itu tidak lagi melakukan perkara yang sama, tidak lagi sengaja jatuh ke dalam sungai tersebut. Begitulah cara Thales menyelesaikan masalah dalam kehidupan dia. Jadi sangat menarik tentang yang pertama, tentang sumbangan Thales tu tadi dalam menyelesaikan masalah mencari tinggi piramid. Di sini kita nampak jelas bahawa dia telah menggunakan ilmu dia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dalam kehidupan dia. Dan kemudian cerita sedikit kisah tentang Thales dengan keldainya. Bagaimana dia menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana sekali. Sekian. Kita jumpa lagi di lain kali untuk kisah ahli matematik yang lain pula, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.